Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Februari bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Mangsa gempa dievakuasi ke Istanbul dan Ankara. Juga tempuh perjalanan darat 1000 km antara cabaran misi bantuan. Kementerian Kesihatan KKM akan menempatkan lebih ramai doktor gigi sebagai langkah menyelesaikan isu kesesakan pesakit di klinik kesihatan kerajaan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pihaknya memahami masalah berkaitan fasiliti itu termasuk kekurangan doktor berkenaan. Jelas beliau, statistik pihaknya menunjukkan penambahan pengambilan doktor gigi direkodkan sepanjang 2 tahun bermula 2021. Pada tahun 2021 kita ada 154 orang. Tetapi pada tahun 2022 kita telah menambah doktor gigi sehingga 477 orang. Bermakna lebih hampir 3 kali ganda. Itu adalah di antara usaha kita dan kita akan teruskan usaha ini untuk mendapatkan lebih penempatan untuk doktor-doktor gigi. Dr. Zaliha berkata pihaknya juga akan menggunakan pelbagai pendekatan bagi mengatasi masalah kesesakan itu termasuk menerima pesakit secara walk-in ke klinik pergigian. Selain itu katanya KKM juga bakal memperkenalkan klinik dental community yang sedang diperhalusi secara menyeluruh untuk pengoperasian klinik tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar sempena perasmian Hospital Tanjung Karang Baharu siang tadi. Terdahulu Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan hospital itu dengan turut diiringi Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin. Kami terpaksa menunggu lama untuk selesaikan urusan rasmi di kementerian dan juga agensi kerajaan. Itu antara keluhan orang awam, terutama warga emas yang mengambil tempoh masa jika berurusan dengan perkhidmatan tertentu. Ada di antara mereka menunggu dari pagi hingga lewat petang dan terpaksa meninggalkan tugasan lain. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di agensi kerajaan di Ibu Negara mendapati orang ramai termasuk warga emas terpaksa menunggu lama untuk berurusan di situ. Saya rasa susah sangat sebab saya keluar daripada pagi daripada rumah sampai ni dah pukul berapa? Hampir pukul 3 kan? Sebab saya benda ni dah pukul 3, saya punya Zuhur belum buat lagi. Patutnya dia kata warga emas, di mana prioritinya untuk warga emas? Kan kita nak solat, nak kerja sembahyang. Macam tak ada prioriti lah. Dia patut dia kena kasih warga emas senang hati sikit kan. Jangan tunggu lama sangat. Kita nak makan. Kalau macam warga emas dia ada health issue kan, nanti dia mau ambil ubat, kalau ubat tak ada bawa macam mana? Betul tak? Ya, kadang-kadang sangat susah sebab macam saya warga emas ni kadang-kadang kita datang kena tunggu lama sikit. Saya harap kerajaan akan mempermudahkan urusan warga emas supaya kita senang datang dan pergi dan mempermudahkan golongan lain sekali. Bukan saja warga emas saja yang susah untuk menghadapi masalah ini, golongan lain juga menghadapi masalah yang sama, terpaksa tunggu lama. Di sini tidak ada kemudahan untuk pergi makan ke apa, kita kena tunggu sampai nombor giliran kita dipanggil. Ini sangat menyusahkan semua orang. Memang tak wajarlah untuk golongan yang macam kurang upaya kan. So pendapat akak mungkin boleh upgrade servis tu supaya senang, lebih mudah dan lebih pantas. Mungkin diorang boleh buat keluarkan satu kajian. Tanya pendapat rakyat Malaysia apa penambahbaikan yang boleh di-upgrade lah, yang dikemas kini untuk memudahkan urusan semua golongan. Servis yang cekap dapat membantu rakyat mempercepatkan proses urusan mereka. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat teguran agar kementerian dan agensi meningkatkan kecekapan dalam urusan penyampaian perkhidmatan membabitkan rakyat secara terus. Tambahnya, jika rakyat perlu berbaris dalam tempoh masa yang lama, perkara itu wajar diperbaiki. Baik, setiap jabatan dan agensi kerajaan diseru supaya melaksanakan satu inisiatif bagi menyokong agenda
Malaysia Madani. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, inisiatif itu bertujuan untuk mengurangkan beban rakyat terutama dari segi kos sara hidup. Saya mencabar KSU KP jadikan satu inisiatif daripada jabatan agensi Lembaga Datuk Seri Datuk-Datuk Tuan-Tuan dan Puan seumpama menu rahmah bagi mendukung agenda Malaysia Madani. Ini selari dengan KPI yang kita janjikan sebab setiap menteri telah diberikan, kementerian diberikan KPI masing-masing. Jadi saya minta, saya mewajibkanlah, saya sebut minta tu, saya minta KSU KP cadang pada saya, kepada kerajaan, setiap contoh seperti mana menu rahmah ini bagi menyokong agenda Malaysia Madani. Tambah beliau, program Menu Rahmah yang diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN ini dianggap satu pendekatan yang baik dan bersifat touch point kerana pendekatan itu berjaya menyentuh nurani rakyat secara langsung. Sementara itu, Tan Sri Muhammad Zuki dalam ucapannya di Majlis Amanat Ketua Setiausaha Negara tahun 2023 di Auditorium Jabatan Perkhidmatan Awam JPA turut menyarankan penjawat awam untuk turun padang di sebalik menumpukan kerja di pejabat sebagai usaha mendapatkan input yang lebih realistik khususnya mengenai permasalahan rakyat agar lebih memahami dan menghayati dengan permasalahan tersebut. Penyediaan menu rahmah dalam kalangan peniaga bagi menarik pelanggan di premis mereka adalah situasi menang-menang. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Fuziah Saleh berkata, situasi itu adalah adil kepada pengguna dan peniaga. Pada saya is a win-win situation. Pada saya apabila menu rahmah itu menjadi popular dan peniaga mengambil peluang di situ untuk menambahkan volume jualan, maka dia secara tidak langsung menjadikan konsep supply and demand itu satu realiti, di mana demand oleh pengguna ialah untuk mendapatkan sesuatu makanan, makan tengah hari, makan malam dengan kos yang begitu sederhana dan mampu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas sesi dialog pembangunan ekosistem kesihatan berdasarkan konsep wakaf sebagai instrumen ekonomi menangani kos sara hidup di Johor Bahru. Menu rahmah diperkenalkan kementerian itu pada 31 Januari lalu, popular di kalangan pengguna yang menawarkan hidangan RM5 dilengkapi nasi, sayur dan ayam atau ikan. Dalam pada itu, sesi dialog bersama Perbadanan Islam Johor PIJ dan Kencana Healthcare Sdn Bhd membentangkan inisiatif pembangunan hospital pakar atas tanah wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ. Projek kerjasama pintar ini akan membangunkan kompleks perubatan pakar bernilai RM626 juta di Jalan Tahana Bandar Baru Uda yang dijangka akan mula beroperasi pada tahun 2026. Baik, perjalanan darat kira-kira 16 jam dengan jarak lebih 1,000 kilometer, jalan raya sesak serta cuaca sejuk dijangka akan menjadi antara cabaran misi kemanusiaan gempa Turki Syria yang digerakkan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Ketua misi yang juga Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM, Dr. Sania Rabi Al-Kahiri berkata, cabaran itu telah diduga sejak awal namun beliau yakin misi yang digerakkan akan berjalan lancar. Ujar Dr. Sani, misi bantuan ini turut disokong agensi wakaf kerajaan Turki bagi memastikan misi berjalan lancar dan segera tiba kepada puluhan ribu mangsa yang terkesan. Dan kita langsung bergerak ke Gaziantep melalui jalan darat yang mana ini adalah daripada nasihat pihak tempatan partner kita di sini, dan pastinya semua persediaan mesti dibuat kerana berhadapan dengan cuaca sejuk yang sekarang ini kita sedia maklum laluannya adalah salji dan juga suhu sudah pun jatuh ke peringkat 0 darjah Celsius. Dan yang paling penting adalah kita jangkakan perjalanan ini akan tiba di kawasan bencana sekitar dalam 16 jam. Kumpulan misi kemanusiaan gempa Turki Syria MAPIM yang turut disertai kru berita Al-Hijrah
selamat tiba di Istanbul, Turkiye petang semalam. Misi berkenaan akan berjalan selama 17 hari bagi menyalurkan bantuan seperti selimut sejuk, kotak bantuan, pek makanan panas dan kemah kepada mangsa terjejas mengikut keperluan semasa. Sejumlah RM1 juta diperuntukkan MAPIM untuk misi bantuan awal ini dan Dr. Sani menyasarkan sejumlah RM4 juta akan dikumpulkan bagi disalurkan kepada mangsa-mangsa gempa di Turkiye dan Syria. Sumbangan boleh disalurkan ke nombor akaun yang tertera. Alhamdulillah, pasukan misi bantuan kecemasan gempa bumi Turkiye dan Syria yang digerakkan MAPIM telah selamat tiba di bumi Turki. Dan untuk makluman, sebaik kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Istanbul, kami diraikan dengan tepukan gemuruh serta ucapan terima kasih dari kaki tangan lapar terbang serta orang awam. Baik, jumlah korban dalam gempa bumi kuat yang melanda selatan Turkiye dan utara Syria kini melepasi 16,000 nyawa. Melepasi tempoh 72 jam, usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan pasukan kecemasan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dari pelbagai negara. Bagaimanapun, kemusnahan berskala besar menyebabkan ramai mangsa yang masih menantikan bantuan. Kahramanmaraş'a yardım edin lütfen. Ebrar sitesi B blokta hiç çalışma yok. Canımız altında. Hepimiz burada bekliyoruz. Hiç çalışma yok. Lütfen yardım edin lütfen. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Hepiniz yardım edin. Hani gönderdiğiniz yardımlar? Hani? Kardeşlerimiz, bacılarımız altında duruyordu. Gönderdiğiniz yardımlar nerede? Yok. Itu retihan salah seorang mangsa yang mana ahli keluarganya masih berada di bawah runtuhan pangsapuri kediaman mereka. Rasa tidak puas hati timbul dalam kalangan mangsa di beberapa kawasan apabila bantuan makanan, kemah dan keperluan lain dikatakan lambat tiba. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan yang tiba di Hatay hari ini untuk meninjau kawasan bencana tidak menolak berlakunya kepincangan dalam misi bantuan. Menurut beliau, tiada sesiapa yang mampu bersedia untuk menghadapi bencana sebesar ini. Bagaimanapun, keadaan itu telah dapat diatasi segera. Beliau juga menolak dakwaan berlaku kekurangan pasukan tentera dan polis di Hatay yang merekodkan jumlah korban paling ramai. Menurutnya, tambahan 21,000 anggota tentera dan polis telah digerakkan untuk memastikan nasib setiap mangsa terbela. Dalam pada itu, agensi berita TRT melaporkan Ankara kini menggerakkan evakuasi besar-besaran untuk memindahkan mangsa gempa ke tempat selamat. 170 penerbangan khas disediakan Turkish Airlines untuk proses evakuasi tersebut. Setakat berita ini ditulis, lebih 14,000 mangsa gempa telah diterbangkan ke Istanbul dan Ankara. Jumlah mangsa yang akan dievakuasi dijangka mencecah 30,000 mangsa. Dalam pada itu, seorang kanak-kanak lelaki yang masih hidup berjaya diselamatkan pasukan menyelamat. Sejurus dikeluarkan, kanak-kanak berusia 2 tahun itu segera diselimutkan dan diberikan air untuk mengelak dehidrasi. Manakala di Besnaya, Syria, orang ramai bersorak apabila pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan 2 orang kanak-kanak dengan selamat dari runtuhan bangunan. Di Salkin, Syria, pasukan penyelamat White Helmets bertungkus lumus menyelamatkan seorang kanak-kanak perempuan keluar dari celah-celah runtuhan yang sempit. Laungan Allahu Akbar bergema setelah kanak-kanak comel itu berjaya dikeluarkan dengan selamat. Menurut pakar, misi menyelamat masih ada harapan untuk menemui mangsa masih hidup di bawah runtuhan walaupun lebih 72 jam bencana tercetus. Namun dengan suhu sejuk dan masa yang semakin suntuk, rata-rata mangsa yang terselamat mengharapkan keajaiban untuk menemui ahli keluarga mereka yang masih hidup. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi akan melaksanakan kutipan derma di masjid-masjid di bawah agensi itu bagi membantu mangsa gempa bumi di Turkiye dan Syria. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata kutipan sumbangan berkenaan akan dilaksanakan pada setiap Jumaat selama 3 minggu berturut-turut bermula esok. Saya mengajak seluruh umat Islam, khusus mereka yang hadir dalam mengerjakan solat Jumaat, untuk sama-sama kita prihatin dan memberikan sumbangan
sebanyak yang boleh ikut kemampuan kita bagi membantu saudara-saudara dan rakan-rakan kita yang telah terkena musibah earthquake ataupun gempa bumi di Turki dan juga Syria. Tambah beliau, JAKIM akan membuat kutipan di Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Manakala Jawi akan membuat kutipan derma di masjid dan surau di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Perkara tersebut adalah selaras dengan pemakluman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mewujudkan satu tabung rasmi oleh kerajaan dan semua sumbangan akan diserahkan ke dalam tabung tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Konvensyen Hufaz Profesional Peringkat Antarabangsa atau INFAZ 2023 di Dewan Sri Sarjana Universiti Tenaga Nasional. Persidangan INFAZ 2023 telah berjaya menghimpunkan penyertaan 1,000 hufaz seluruh Malaysia dari pelbagai institusi tahfiz awam maupun swasta dan universiti yang menjalinkan kerjasama persijilan tahfiz bersama Darul Quran. INFAZ 2023 merupakan program anjuran bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Universiti Tenaga Nasional UNITAN dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Pertubuhan Peduli Insan Malaysia sasar kutipan RM1 juta menerusi tabung kecemasan dalam usaha membantu mangsa gempa bumi di Turki dan Syria. Menurut pengurusinya, Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, bantuan kecemasan itu akan memberi fokus kepada kerja-kerja menyelamat, tempat perlindungan sementara dan makanan. Sebenarnya untuk fasa yang pertama ini kita telah sediakan sekitar 250,000. Itu yang kita panggil sebagai bantuan kecemasan yang betul-betul untuk selesaikan beberapa perkara ketika mana berlaku gempa ini. Contohnya macam sesi menyelamatkan, sesi kita kata shelter untuk kita bagi rumah sementara ataupun camp sementara untuk mereka, selain daripada bantuan yang kita dilaporkan mereka sangat memerlukan kepada makanan dan bantuan-bantuan lainlah yang mereka perlukan. Selain itu, pihaknya juga akan meneruskan bantuan berterusan melalui fasa pemulihan terutama pada rakyat Syria yang semakin menderita apabila ditimpa bencana ketika musim sejuk kritikal saat ini. Orang sebahagian dari mereka adalah mereka yang berhijrah daripada tempat kampung halaman mereka yang bukan rumah mereka yang utuh tu. Kita akan berikan penempatan sementara seperti kemah dan bantuan makanan, bantuan untuk musim sejuk, selain daripada perubatan yang jika diperlukanlah. Jadi itu adalah fokus kita dalam tempoh yang kita kata yang mendatang selepas habis daripada fasa yang pertama ni. Jelas beliau, dianggarkan sekitar 20% daripada keseluruhan kutipan akan diagihkan kepada mangsa bencana di Turki, manakala selebihnya akan disalurkan kepada mangsa di Syria. Sementara itu, menurut Muhammad Luqmanul Hakim, selain daripada pasukan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia yang terdiri daripada 20 orang petugas, pihaknya juga bekerjasama dengan agensi bencana di Turki seperti Turkey Disaster and Management Authority AFAD yang membantu dalam aspek penyelarasan bantuan, selain beberapa NGO lain yang akan bekerjasama membantu mangsa-mangsa di kawasan terjejas gempa bumi, terutama di kawasan Syria yang amat memerlukan perhatian juga buat masa ini. Buat anda yang ingin membantu, boleh salurkan sumbangan ke nombor akaun atau mengimbas kod QR tabung bantuan kecemasan gempa Syria Turki. Untuk maklumat lanjut, hubungi di nombor telefon atau laman web seperti tertera. Selepas ini, wanita tertelan jarum. Sempena kedatangan bulan Ramadan, Mardiah Hotel and Suites Shah Alam menawarkan buffet Ramadan cita rasa Melayu klasik dan jarang-jarang ditemui bermula 24 Mac hingga 20 April 2023 di Restoran Royal Songket. Pelbagai seleksi hidangan disediakan chef yang berpengalaman luas dalam bidang masakan dengan lebih 100 menu berkonsepkan nostalgia Ramadan yang pastinya menggamit selera pengunjung.
Antara sajian klasik baru diperkenal pada tahun ini ialah gulai lemak padang urat keting dan pelbagai variasi gulai kawah seperti gulai kawah daging bersama umbut kelapa, gulai kawah lemak cili padi itik bersama rebung dan gulai kawah asam pedas ikan bersama terung. Menurut timbalan pengurus hotel yang juga eksekutif chef Muhammad Syahril Abu Rahim, sambutan menggalakkan dari pengunjung sebelum ini menyebabkan hotel ini sekali lagi menyajikan buffet sajian cita rasa kampung. Katanya antara sajian yang popular dan menjadi pilihan ramai setiap tahun adalah kambing dan nasi kandar susulan permintaan tinggi pelanggan untuk masakan berkenaan. Yang kita masukkan benda yang baru tahun ni iaitu dia katakan gulai kawah, lepas tu menu urat keting dan juga kita masukkan sate sebab last year kita tak letak sate. So bila kita tengok banyak demand more kepada sate, so tahun ni kita masukkan sate juga tahun ni. So yang selebihnya kita kekalkan bukan sebab kita nak kekal, pasal yang semua ni adalah yang customer sendiri yang looking forward untuk cari makanan-makanan seperti nasi kandar, seperti kuih-tiaw goreng, kambing. Ini semua memang kami setiap tahun selepas habis Ramadan kami akan ambil postmortem. Kita akan buat postmortem. Daripada situ kita akan tengok mana yang perlu kita keluarkan, yang mana perlu kita kekalkan. Dari sebab kita lebih kepada customer satisfaction. Selain itu, restoran Royal Songket yang boleh memuatkan 200 pengunjung pada satu-satu masa itu turut membawakan pelbagai stesen seperti salad dan kerabu warisan, salai dan panggang, belanga panas dan bazar hot selling serta mie rebus, mie goreng dan char kway teow. Dalam masa sama masih mengekalkan menu antarabangsa seperti selera sakura. Terdapat juga hidangan sampingan lain yang menyajikan juadah pemanis mulut seperti ais kacang, bubur pulut hitam, sago gula melaka, red velvet, marble cheesecake, pandan tiramisu, green tea cake, kuih serimuka, kuih kolej kacang, kuih talam pandan, chocolate fountain with fruits stewer yang menanti pengunjung sekeluarga sepanjang Ramadan ini. Pengunjung juga boleh menikmati juadah menu bazar kegemaran seperti roti john, biryani ayam, prata, murtabak ayam dan sate. Surau turut disediakan di aras 4 hotel bagi kemudahan pengunjung menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah bersama imam jemputan. Buffet nostalgia Ramadan ini menawarkan harga serendah RM100 untuk kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahun, manakala dewasa RM155 dan warga emas RM120 yang akan bermula 24 Mac 2023 hingga 20 April 2023. Manakala bagi promosi untuk tempahan awal atau early bird hanya berharga RM125 sahaja di Royal Songket bermula 11 Januari hingga 19 Mac 2023. Untuk sebarang maklumat lanjut dan tempahan boleh hubungi nombor tertera atau email sales@mardiahotel.com. Menyebarluaskan dakwah di peringkat Nusantara, itu antara matlamat kerjasama antara TV Al-Hijrah dan stesen TV Gergasi Indonesia MNC Vision yang bakal dijalinkan. Kerjasama antara stesen TV kedua-dua negara itu juga bakal membuka peluang baru untuk memasarkan program terbitan masing-masing. Menurut Direktur Utama MNC Vision, Hari Susanto, TV Al-Hijrah yang dilihat sebagai sebuah stesen TV Islam yang terkenal dapat membuka peluang kepada MNC Vision untuk memasarkan kandungan-kandungan terbitannya di pasaran Malaysia. Dan menurut kami memang partner yang cocok ya untuk MNC. Kalau di Indonesia sendiri kami salah satu yang menyediakan siaran Muslim yang terbanyak boleh dibilang gitu ya. Dan jadi dengan masuk ke Malaysia juga kami ingin suatu kerjasama yang baik dengan channel Hijrah yang sudah terkenal di Malaysia. Ujar Hari Susanto, kerjasama yang bakal dijalinkan ini juga dilihat sebagai peluang untuk TV Al-Hijrah bagi menembusi pasaran Indonesia sekaligus mengembangkan lagi jenama TV Al-Hijrah di peringkat Nusantara. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris, kandungan-kandungan Islamik yang diterbitkan TV Al-Hijrah seperti program Quran 114 dan Akademi Qura berpotensi mendapat tempat di hati penonton Indonesia. Secara timbal baliknya pula, kita tahu
beberapa sinetron mereka yang sangat popular di Malaysia dan kita menzahirkan minat kita dalam juga menayangkan kandungan-kandungan mereka yang kita rasakan sesuai dengan projek dan juga dakwah kita yang sesuai dengan TV Hijrah. Beliau berkata demikian sejurus mengadakan pertemuan bersama Hari Susanto dan delegasi MNC Vision di Pusat Penyiaran Digital TV Al-Hijrah siang tadi. Baik, laporan luar negara di Indonesia, seorang wanita secara tidak sengaja tertelan sebatang jarum ketika hendak memakai tudung. Dia meletakkan jarum itu pada mulutnya sebelum ditelan. Satu klip video tular di media sosial memaparkan penemuan jarum peniti di dalam badan seorang wanita yang menjalani imbasan X-ray. Imbasan X-ray abdomen pesakit itu didiagnosis mempunyai corpus alienum atau kewujudan benda asing dalam tubuh. Kes ini melibatkan wanita berhijab tetapi meletakkan jarum peniti di mulutnya dan akhirnya dia tertelan jarum itu. Syarikat permainan Mattel memperkenalkan anak patung Barbie yang menghidap skoliosis minggu lalu dalam usaha mempelbagaikan rangkaian permainan dan menyuntik semangat baru terutama bagi kanak-kanak yang menderita penyakit itu. Koleksi terbaru itu diberi nama Chelsea. Chelsea menampilkan bentuk lengkungan pada bahagian badan patung bersama pendakap belakang tambahan berwarna hijau yang boleh ditanggalkan. Mattel bekerjasama rapat dengan pakar bedah saraf dan gangguan tulang belakang kanak-kanak, Dr. Luke Massezin yang menjadi penasihat kepada mereka dalam menghasilkan anak patung itu. Anak patung comel berukuran kira-kira 15 cm ini memakai gaun merah jambu yang dipadankan dengan kasut putih dan rambut perang beralun. Rekaan tersebut bertujuan untuk menormalisasikan peralatan itu, menggalakkan kanak-kanak meraihkan perbezaan dalam kalangan mereka dan tidak menjadikan penyakit itu sesuatu yang janggal. Selepas dikritik kerana mengeluarkan rangkaian anak patung yang terlalu kurus dan berunsur seksual, syarikat itu kini mengorak langkah untuk mencipta kepelbagaian dalam koleksinya. Baik, sekian untuk malam ini. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.